Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrajna makhraja sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dihidupkan pada pagi ini setelah kita dimatikan semalam. Dan kehidupan ini kita bersyukur kerana kehidupan kita Allah bangkitkan dalam keadaan ketaatan kepada Allah. Kita bukan bangun dalam keadaan buat dosa, tapi seawal pagi kita bangun dalam keadaan kita kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah akan mengembalikan kita di penghujung hayat kita dengan husnul khatimah. Kita dihidupkan dengan kebaikan dan kita dimatikan dengan kebaikan, insya-Allah. Pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dan jemaah sekalian, kita nak berbicara tentang ayat 124 hingga ayat 128 suratul Baqarah, iaitu tadabbur ataupun tafsir ayat-ayat pilihan yang kita nak ambil pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan jalan kepada kita untuk beribadat kepada Allah. Ayat 124 hingga ayat 128 suratul Baqarah, muka surat 19 dan juga 20. Izinkan saya baca 4 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surahul Azim, Suratul Baqarah, juzuk yang pertama, ayat 124 hingga ayat 128. Kisah ini itu kisah berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail. Dan kisah ini sangat related, sangat ada kaitan tentang bagaimana akhirnya Allah mensyariatkan kita ibadat di Baitullahil Haram, iaitu kita beribadat di rumah Allah yang pertama dibina untuk manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan menerusi ayat yang lain, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama yang dibina untuk manusia adalah di Bakkah ataupun di Makkah Al-Mukarramah, iaitu sebuah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan Baitullah ini, saya nak ambil kesempatan ini kerana pada saat dan ketika ini, setelah alhamdulillah Allah buka sempadan negara kita khususnya dan juga negara yang lain, sempadan untuk kita start untuk travel setelah setahun setengah yang memenatkan, akhirnya Allah kembali membukanya dan kita alhamdulillah dapat kembali menjejakkan kaki khususnya ke tanah suci, kedua kota suci ini, iaitu Mekah dan Madinah. Di samping kebanyakan di kalangan kita juga yang telah bertebaran ke mana-mana tempat, ke Eropah dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang merasa tidak sesuai ataupun merasa tidak tergamak untuk nak travel ke tempat lain, ada sebilangan di kalangan kita dan rakan-rakan kita yang memilih untuk kembali travel atau bermusafir dulu ke kedua kota suci ini sebelum mereka pergi ke tempat lain, setelah sekatan yang telah pun diberikan oleh Allah kepada kita dengan kepayahan yang ada. Dan apabila dibukanya kembali kemudahan ini, maka kita kembali kepada Allah, kembali kepada Makkah dan juga Madinah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, cerita pasal Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail ini, walaupun ceritanya panjang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa kecemburuan Siti Sarah, itu isteri pertama Nabi Ibrahim, cemburunya dia kepada Sayyidatina Hajar, iaitu isteri kedua yang juga merupakan bekas pembantu di rumahnya pada asalnya dan akhirnya menjadi isteri kedua Nabi Ibrahim. Signifikannya kisah itu adalah merupakan satu jalan sahaja untuk Allah SWT mengutuskan Nabi Ibrahim, anaknya Ismail dan juga isterinya yang kedua Hajar untuk menuju ke sebuah lembah yang tidak ada sebarang tanaman. Tidak ada sebarang tanaman bermaksud tidak ada sumber air, yang menjadikan kawasan lembah yang bergunung batu itu kering kontang dan tidak mempunyai apa-apa. Dan dengan sebab kecemburuan Sarah itulah memberikan satu hikmah yang besar dalam sejarah umat Islam, apabila Allah menghantar dan mengarahkan Nabi Ibrahim untuk menghantar dan meletakkan Hajar dan juga Ismail di sebuah lembah yang disebut sebagai Wadi Dhi Zar'in, sebuah lembah yang tidak ada sebarang tumbuhan. Maksudnya kalau pokok tak boleh tumbuh, berarti air tak ada, sumber airnya tak ada. Dan rupa-rupanya dengan dihantarnya anak beranak ini, akhirnya menjadi sebab Allah mengeluarkan air daripada sebuah lembah yang tidak ada air ini, yang air itu akhirnya dikepung dan dikumpulkan kerana terlalu banyak air yang keluar. Dan pengumpulan kepungan air itu disebut sebagai Zam-Zam, mengepung air. Akhirnya air itu terkepung dekat situ, dan dia dengan kepungan itu rupanya menjadikan air itu sekarang ini walaupun tidak mengalir ke selatan dunia, tetapi ia boleh sampai ke selatan dunia
dengan kepungan yang dibuat oleh Sayyidatina Hajar alaihassalam. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, bukan sekadar itu, rupanya dengan cemburunya Sarah kepada Hajar, menjadikan perpindahan Hajar dan Ismail ke lembah ini, rupanya bukan sekadar untuk Allah SWT keluarkan air yang namanya Zam-Zam itu, signifikan kepada kepungan ataupun pengumpulan air yang terlalu banyak itu. Rupanya di sebalik itu juga hikmahnya, di sebalik cemburunya Sarah adalah Allah SWT menghantar rupanya keluarga ini ke sebuah tempat yang akan dibina semula rumah Allah yang telah rosak dalam peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, iaitu yang namanya Baitullah. Ketika mereka sampai di situ adalah kesan-kesan batu-batu saja, kesan-kesan nampak macam kesan seni bina ya, foundation sikit-sikit je, ujung-ujung bawah-bawah tu batu-batu yang tinggal, nampak macam kesan tinggalan asas-asasnya saja. Maka dengan itu Allah SWT mengarahkan Nabi Ibrahim dan juga Ismail untuk meninggikan semula, menyusun semula batu-batu yang diambil di sekitar Makkah itu untuk disusun semula menjadi Kaabah. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, ini antara bagaimana Nabi Ibrahim ini adalah seorang Nabi yang sentiasa mematuhi arahan. Nabi Ibrahim adalah manusia, seorang Nabi, dan sebelum dia menjadi Nabi, dia adalah sejenis manusia yang mematuhi arahan, mematuhi segala tugasan. Dan inilah yang disebut oleh Allah SWT dalam ayat 124, permulaan ayat yang saya baca tadi. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika kami ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT dengan beberapa suruhan dan larangan. Kalimatin dekat sini bermaksud suruhan dan larangan. Fa'atammahun, dan Nabi Ibrahim mampu menyempurnakannya. Mana apa saja arahan Allah, apa saja larangan Allah, Nabi Ibrahim boleh sempurnakan. Apa yang boleh buat, Nabi Ibrahim buat. Apa yang disuruh, maka dia akan dilaksanakan. Apa yang tak boleh, Nabi Ibrahim akan stop. Maka Nabi Ibrahim ini sangat terkenal sebagai orang yang mematuhi apa saja arahan. Dan ini menjadi satu pedoman kepada kita bagaimana legasi Nabi Ibrahim ini yang akhirnya menjadi seorang penghulu segala nabi, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umat kepada keturunan Nabi Ibrahim ini, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita patut menjadi umat yang sentiasa mematuhi arahan dan meninggalkan larangan sebagaimana yang ada sifat itu pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun, apa saja Allah arahkan, Nabi Ibrahim akan laksanakan. Termasuklah kisah, kalau ikut biologik, Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya bawa Hajar dan juga Ismail pergi ke sebuah tempat yang kalau fikir tak logik, seorang suami patut dan tergamak untuk tinggalkan dekat situ. Sebuah tempat dalam air pun tak ada, batu pula keliling. Sedangkan mereka duduk di Palestin pada masa itu, sebuah negara ataupun sebuah tempat yang memang dikenali sehingga hari ini adalah sebuah tempat ataupun kawasan pergunungan yang subur. Nabi Ibrahim berasal daripada Iraq, akhirnya dibesarkan dan naik dia diutuskan menjadi Rasul ketika di Palestin. Nak bagi tahu tempat yang subur, tiba-tiba kerana ada beberapa konflik dalam family itu, kerana kecemburuan. Tadi bukanlah konflik yang besar sangat pun, tapi apabila diperintahkan saja, wahai Ibrahim, hantar anakmu dan juga isterimu ke Mekah, ke sebuah lembah yang tidak ada sebarang tanaman ini. Biologik, seorang suami tak patut buat macam tu. Apatah lagi kemuncak arahan yang tak logik, iaitu sembelihan anak. Dahlah bawa hantar ke Mekah, lama tak jumpa sebab Nabi Ibrahim balik ke Palestin. Berulang-alik, jarang-jarang jumpa. Tiba-tiba jumpa pula, tiba-tiba kena suruh sembelih pula. Banyak arahan-arahan yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim yang tidak logik baik akal, tapi kerana arahan itu datang daripada Allah,
akan ditunaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun. Apa saja arahan dan larangan akan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Termasuklah fa'atammahun yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir Ibn Kathir. Antara arahan-arahan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim yang berjaya disempurnakan adalah tentang pengurusan kendiri. 10 perkara yang perlu diuruskan oleh Nabi Ibrahim kepada tubuh badannya, yang juga merupakan satu pedoman yang utama kepada kita dalam pengurusan diri, khususnya dalam aspek kebersihan. Dipanggil asyarah khisal, 10 perkara pada badan, 5 di kepala dan 5 pada kawasan badan, yang diuruskan oleh Nabi Ibrahim, dan pengurusan itu diteruskan sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad SAW dan terus sehingga ke zaman kita hari ini. Iaitu yang pertama, farqur ra'si, iaitu merapikan rambut. Jangan biar rambut kita habis panjang apa semua ni, dah tak boleh. Dan tak boleh sesekali kita nak mengikut budaya-budaya luar untuk buat rambut-rambut yang akhirnya menjadikan rambut kita tidak terurus. Sebagai contoh macam dreadlock apa semua tu, rambut tu dibakar dan diikat jalin macam-macam lagi. Tak boleh. Sebab itu bukan arahan daripada Allah. Arahan rambut perlu dirapikan, potong, sikat, susun, ikat dan sebagainya. Laki atau perempuan boleh mengikat rambut, tapi ada cara-cara. Malah Nabi Muhammad SAW pernah mengikat rambut dengan 4 ikatan. Itu disebut tentang cara ikatan Rasulullah. Nak ceritanya kena rapikan rambut. Kemudiannya menipiskan misai bagi orang lelaki khususnya. Kemudian lagi istinsyak wal madmadah, membersihkan hidung dan juga mulut. Mana sentiasa masukkan air dalam hidung, masukkan air dalam mulut untuk komo-komo. Perkara ini diarahkan zaman Nabi Ibrahim, diteruskan sehingga zaman Nabi Muhammad SAW, yang kita boleh buat dalam sunat wuduk tu. Apatah lagi kalau musim-musim pandemik ini, lagilah kita kena sentiasa membersihkan kawasan hidung dan juga mulut kita. Lagi, dan yang kelima pada kawasan kepala adalah bersugi ataupun bersiwak. Sama ada dengan kayu arak ataupun kayu sugi itu, ataupun dengan apa jua jalan moden. Alternatif ini yang bawa maksud kepada penyucian ataupun pembersihan gigi dan mulut kita. 5 kawasan kepala ini diuruskan oleh Nabi Ibrahim. Jadi adalah arahan daripada Allah dan diuruskan dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Seterusnya 5 kawasan badan, iaitu natful ibti, iaitu mencabut bulu ketiak, taklimul azafir, memotong kuku, kemudian lagi hulukul anah, mencukur bulu kemaluan, kemudian lagi al-khitan, iaitu berkhatan, khususnya wajib bagi lelaki dan sunat bagi perempuan. Dan yang kelima iaitu menyucikan kemaluan. Setiap kali setelah buang air besar ataupun kecil, basuh menggunakan air. Dan 10 perkara basic ini, rupanya pengurusan kendiri ini diarahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan diteruskan sehinggalah pada zaman kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab arahan-arahan yang menjadi dipatuhi inilah menjadikan Nabi Ibrahim itu akhirnya dibangkitkan dan dilantik oleh Allah menjadi rasul, menjadi pemimpin. Setelah Nabi Ibrahim berjaya melaksanakan semua ujian-ujian arahan ini, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, kami nak jadikan kamu pemimpin bagi kalangan manusia. Dan Nabi Ibrahim merupakan seorang Nabi yang sangat terkenal dalam banyak versi ayat Al-Quran. Bila cerita saja pasal Nabi Ibrahim, bila Allah sebut sesuatu kepada Nabi Ibrahim pasti akan minta kepada Allah supaya berikan juga kelebihan itu, bukan sekadar kepada dia, malah kepada keturunannya. Carilah mana-mana ayat tentang Nabi Ibrahim, mesti dia akan ingat kepada keturunan dia, iaitu anak-anak dia. Bila dikata kepada Nabi Ibrahim, aku nak lantik engkau wahai Ibrahim menjadi pemimpin di kalangan manusia, maka Nabi Ibrahim kata, qala wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikan juga di kalangan keturunan aku pemimpin-pemimpin. Rupanya daripada keturunan itulah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga adalah ayat ketika Nabi Ibrahim berdoa, wa iz ja'alna
muslimaini Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Setelah mereka bina semula Kaabah, ya Allah, jadikan kami dua orang ni, iaitu Nabi Ibrahim dan juga Ismail, jadikan kami berdua ni orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Dan begitu juga jadikan keturunan kami berdua ni ummatan muslimatan lak, iaitu umat yang boleh menyerahkan diri kami kepadamu. Tengok Nabi Ibrahim, dia sesekali tidak akan lupa keturunan dia. Dan doa ini spesifik datangnya daripada seorang ayah. Jadi penting bagi kita, ibu ayah sekalian, khususnya doa bapa ini sangat signifikan kepada keluarga. Biasa yang concern ataupun yang banyak ambil berat pasal anak ni mak. Kita tahu dia mengandungkan, melahirkan, menyusukan, membesarkan apa semua. Kalau boleh kata semua tugasan itu mak yang akan buat. Kalau anak menangis bangun tengah malam ke demam ke apa ke, mak akan lebih. Maka sebab itu Nabi SAW suruh utamakan mak 3 kali ganda berbanding ayah. Tapi dalam konteks sebagai ketua keluarga, sebagai seorang lelaki, dalam bab mendoakan tentang powernya doa kepada keluarga ni, datang daripada lelaki, datang daripada ayah. Cerita pasal Luqmanul Hakim dalam surah Luqman datang daripada ayah. Apatah lagi kisah Nabi Ibrahim. Banyak doa-doa Nabi Ibrahim, semuanya akan menjuruskan bukan sekadar kepada diri dia, malah kepada anak-anak dia. Jadi sebab itu ibu ayah semua, khususnya ayah-ayah, dalam semua siri-siri doa yang kita tadah kepada Allah, yang kita minta pada Allah, jangan sesekali lupa doa untuk keturunan, doa untuk family. Kerana doa seorang ayah itu sangat powerful, khususnya dalam bab family ini. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, cerita pasal Nabi Ibrahim ni panjang. Semua saya nak fokuskan pada pagi ini, ibu ayah semua, adalah tentang bagaimana antara hikmah yang besar yang ada dalam kisah kecemburuan Sarah kepada Hajar. Dan di sebalik kisah itu rupanya Allah SWT bukan sekadar nak keluarkan Zamzam, tapi Allah SWT nak mengarahkan Nabi Ibrahim untuk membina dan menyusun semula binaan-binaan Kaabah yang hari ini tersergam, menjadi tempat tumpuan bagi manusia dan juga tempat yang memberikan keamanan dan ketenangan bagi manusia. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam ayat 125. Wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan kami jadikan Baitullah ini mathabatan lin-nas, mathabah, tempat tumpuan manusia. Tempat tumpuan, tuan-tuan, ibu ayah semua, maksud bila sebut tempat tumpuan ini, susah macam mana pun orang akan sampai. Dan tak tahu sampai daripada mana, jalan apa-apa semua ni, tahu-tahu sampai. Carilah negara yang paling jauh, paling susah, orang tu tetap akan sampai juga. Sebagaimana diibaratkan gula yang kita letak di sebuah tengah-tengah. Letaklah gula tengah-tengah masjid ni. Sebesar-besar masjid ni kita tak jumpa pun semut. Letak je gula, tak tahu daripada mana datang semut. Seolah-olahnya gula tu melahirkan semut, tiba-tiba semut hurung terus kat tengah-tengah tu. Maka Kaabah itu seolah-olahnya mengeluarkan manusia, sedangkan bukan manusia keluar daripada Kaabah. Semuanya mathabah, menumpukan perjalanan mereka menuju ke situ daripada segenap pelosok dunia, daripada sebuah tempat yang tak ada apa-apa. Dan kalau ingat pada sejarah Mekah, bila keluar saja air, maka menjadilah tempat tumpuan pedagang-pedagang start untuk datang. Dan bukan sekadar datang, rupanya datang dengan adanya pula binaan, maka menjadilah pula tempat ibadat. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, bila kita sebut mathabah ini, kita tengok masa pandemik, ada banyak gambar dan video yang kita tengok masa lockdown dulu. Kita rasa Allah beruntungnya, ada orang ada gambar yang seorang je semayang kat depan tu. Ada yang tawaf 2-3 orang. Ya Allah beruntungnya dia seorang Allah pilih berada depan tu. Kita tengok pula jemaah haji, dah 2 round dah haji dalam musim pandemik tu. Beruntungnya tetamu-tetamu Allah pada kali ini senang ya Allah dengan apa keistimewaan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi, dengan basnya yang canggih, dengan sistem wukuf Arafah, Mina, apa sebetul, masya-Allah. Allah bagi hadiah yang besar kepada orang-orang tertentu yang Allah pilih. Alhamdulillah, kita tengok tu setahun setengah 2 tahun lepas. Pada tahun ini setelah Allah buka balik pada kita,
start saja pengumuman Perdana Menteri, bila dibuka saja sempadan, esok tu kita nampak ada kawan-kawan atau kenalan kita yang dah sampai ke sana terus. InsyaAllah, dah apatah lagi sekarang lah. Bulan 11, bulan 12 baru ni dah bertambah. Ramai orang dah start masuk. Saya balik dalam lebih kurang 3 minggu lepas, bulan 11 hari tu. Masa tu orang masih belum ramai lagi. Kerana tak ramainya satu ni sebab banyak negara yang belum dibenarkan lagi masuk ke Arab Saudi, khususnya Indonesia lah, masih belum dibenarkan masuk lagi masa bulan 11. Indonesia, Mesir, Pakistan, banyak yang belum dibenarkan masuk lagi. Tapi start 1 Disember dah dibenarkan beberapa negara yang disekat tadi dah dapat masuk. Hari ini dah bertambah ramai. Walaupun ramai ibu ayah semua pada ketika ini, tapi barangkali doa kita didengar oleh Allah. Bertahun-tahun kita doa, ya Allah tolonglah jadikan sistem umrah haji ni sistematik. Ya Allah tolonglah, kau bagilah kerajaan Arab Saudi buat sistem. Dan dengan kelang kabut kita tengok tawafnya, nak cium Hajarul Aswadnya, nak masuk Raudahnya, habis. Kita tahulah pengalaman masing-masing, kena pijak masa sujud, kena langkah, kena tolak, kena siku. Ya Allah, macam mana? Takkan tak boleh buat sistem. Jenuh kita doa. Sehingga adakan dialog yang kata, kalaulah kita boleh hantar orang Jepun yang Islam, suruh dia manage kan Al-Haramain ini, khususnya Mekah, Madinah, Masjidil Haram dengan Masjid Nabi. Kita bagilah setahun orang Muslim Jepun datang sini buat satu sistem. Lepas tu Saudi continue benda tu. Ada orang keluar statement macam tu. Allah tak payah hantar orang Jepun, Allah hantar COVID sahaja. Allah hantar makhluknya juga yang bukan orang Jepun, tapi sejenis makhluk yang kita tak nampak yang namanya COVID-19 ini. Akhirnya dengan datangnya dia itu punya memberikan satu sistem kepada pengurusan sistem ibadat, khususnya di Mekah dan Madinah. Pengalaman saya peribadi, kalau tanya saya, Ustaz apa umrah lepas musim pandemik ni, saya boleh jawab sistematik. Itu je. Dan kalau tanya saya, inilah waktu yang terbaik untuk kita pergi ke Mekah dan Madinah. Ustaz risau dengan virus. Virus ini telah pun kita declare sebagai endemik. Dia akan ada sampai bila-bila, dia tak akan habis. Sebagaimana influenza, sebagaimana virus-virus yang ada sebelum ni. Dan kita terpaksa menghadapinya. Tapi Alhamdulillah, Arab Saudi antara negara yang awal dan cepat lockdown dan cepat mereka fully vaksin kepada semua warga negara dan juga semua yang ada dalam negara. Dan saya jumpa kawan saya 2 hari sebelum saya balik, kawan saya yang bertugas di Hospital Jeddah, dia kata sana punya kes tak macam yang dengar dekat Malaysia ni lah. Dia orang Malaysia, bertugas lama bertahun-tahun dekat sana. Wallahu a'lam tentang SOP-nya, tentang apa semua. Alhamdulillah tak macam kita. Mula-mula saya pergi takut juga, risau juga. Walaupun mask itu diwajibkan, tapi semayang dah tak jarak. Macam mana pun restoran kita makan pun campur semua orang. Masuk mall pun tak ada nak kena setiap tempat nak kena scan, tak ada. Maknanya kelonggaran itu banyak, tapi dalam masa yang sama sanitize apa semua tu benda yang kerap dilakukan. Dan Alhamdulillah Allah berikan keamanan dan ketenangan serta keselamatan. Alhamdulillah tak banyak pun kes sebagaimana yang berlaku sebagaimana di negara kita. Walaupun sana negara lebih ramai orangnya, malah satu dunia pula datang ke situ. Alhamdulillah Allah beri keamanan, kesejahteraan itu. Maka kalau tanya saya, inilah waktu yang baik untuk kita pergi ke sana. Sebenarnya kalau kita nakkan sistematik, kalau kita nakkan kemudahan ketika ibadat, khususnya ketika umrah, kalau di Madinah khususnya ketika nak memasuki menziarahi Raudah dan juga menziarahi Rasulullah. Ini satu benda yang kita kena ambil peluang lah, sebab kita pun tak tahu tahun depan mungkin tiba-tiba dah jadi normal balik. Wallahu a'lam. Masa tu kembalilah susah. Sekarang ni Alhamdulillah, walaupun dari sudut prosedurnya nampak macam susah, documentationnya perlu ada PCR test, semualah macam-macam, tapi sekejap je documentation tu, dekat sana semuanya mudah insya-Allah. Pakai apps, kita pun dah 2 tahun kan menggunakan apps MySejahtera. Kat sana pun ada apps juga. App MySejahtera ni namanya Tawakalna, apps yang untuk monitor kita punya kesihatan. Satu lagi apps untuk kita apply booking slot untuk kita buat ibadat, which is untuk umrah ataupun ibadat untuk nak Raudah, ziarah Nabi dan sebagainya. Dan benda tu sebenarnya mudah saja, dan banyak sebenarnya berita-berita yang tak betul yang ada dalam negara ni, yang sebenarnya
menyebabkan orang jadi risau ataupun susah nak pergi ke sana. Sebenarnya tak. Mudah saja nak sampai dan nak buat ibadat pun lebih mudah. Malah khususnya bagi warga emas yang pakai wheelchair ataupun ibu mengandung ataupun perempuan, mereka diberikan keutamaan untuk tawaf kepada tempat yang paling rapat dengan Kaabah. Kalau dulu orang yang pakai wheelchair kena tawaf kat first floor, punya jauh kena pusing. Yang duduk atas wheelchair tu okey lagi, yang menolak tu dia okey lah duduk atas wheelchair, boleh tidur. Yang menolak tu masya-Allah. Sekarang ni yang pakai wheelchair tawaf paling dekat dengan Kaabah. Boleh stay depan Hajarul Aswad lagi, boleh stay depan Multazam lagi, betul-betul paling rapat, tak nak berebut-berebut. Malah space pun banyak kosong, kita boleh tawaf. Even yang lelaki pun boleh tawaf dengan tenang-tenang. Kerana kapasiti dekat situ sangat terhad. Orang yang nak buat tawaf sunat kena dekat kawasan dalam, tak boleh dekat dataran. Dataran hanya kawasan orang yang berumrah dan berihram saja. Jadi dalam kota tu dikecilkan, kemudiannya dihadkan pula lagi orang untuk tawaf. Jadi sebenarnya ini satu sistem yang baik untuk masa ni, demi menjaga SOP dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama memudahkan urusan Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah untuk melaksanakan ibadat umrah di Baitullah, tempat tumpuan manusia dan juga keamanan. Perkataan masabatan linnasi wa amna, kalau tanya saya, sekarang ni sangat terasa tempat tumpuan manusia dan kita betul-betul tenang dan relax duduk dekat sana sebab dia sistematik. Kalau dulu yang tak sistematik pun, crowded dengan jam dengan apa semua, tu pun kita masuk ke dalam Masjidil Haram pun kita boleh rasa tenang, apatah lagi sekarang dengan sistem yang terurus. Maka sebab itu plan lah ibu ayah semua untuk pergi ke sana. Tambah pula sekarang ni musim sejuk, sebelum masuknya bulan Ramadan nanti dah masuk kembali panas. Jadi kita ambil peluang itu, tambah pula kita tengok rakan-rakan atau kenalan kita yang dah ada kat sana, kita perlu rasa cemburu tu, ya. Baru ni saya pergi sekejap je, lebih kurang dalam seminggu untuk nak uruskan prosedur dekat sana. Hujung bulan ni insya-Allah saya akan bawa bersama dengan jemaah, dan dalam next trip dalam hujung bulan 1 dan awal bulan 3 nanti insya-Allah saya akan lead saya punya groups. Insya-Allah so far semuanya berjalan dengan baik sepanjang 2 bulan ni, dan kita berharap sistem ini akan diteruskan sampai bila-bila insya-Allah. Adalah pengurusan yang kita doakan semoga kerajaan Arab Saudi boleh fikirkan dengan baik benda ni, tentang sistem pengurusan dan juga sistematik ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah menjadikan Baitullah ini tempat tumpuan manusia, dan kita boleh sampai ke sana walau susah macam mana pun kita akan sampai. Orang yang tak ada kemampuan, tak ada duit pun boleh sampai. Orang yang kena fikir sakit pun tiba boleh sampai. By logic memang tak patut sampai dan tak boleh, tapi mereka boleh sampai. Tambah pula yang kita kenal orang-orang yang negara-negara yang susah, pada Afrika, pada Somalia, kalau negara jiran kita Indonesia, ramai orang yang susah, ya, tapi dia boleh sampai. Yang sanggup bergolok bergadai jual tanah, balik ke negaranya tak ada rumah. Ada orang macam tu, asalkan aku boleh sampai ke Mekah dan Madinah. Nak katanya kemuliaan, keistimewaan tempat ini memang menjadi tempat tumpuan manusia dan ralat bagi kita kalau tak terasa nak pergi ke sana. Sebab orang yang tak mampu juga boleh sampai. Kenapa pentingnya kita sampai ke sana? Kerana Allah telah memberikan perjanjian kepada Nabi Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Allah bukan sekadar suruh Nabi Ibrahim untuk bina Kaabah ni semula apa semua, tapi dalam masa yang sama Allah suruh Nabi Ibrahim untuk menyucikan antahira baitiya lit-taifin, untuk menyucikan rumah Allah ini. Bersihkanlah rumahku ini, Kaabah dan juga Masjidil Haram, dari segala perkara yang dilarang. Maknanya bukan sekadar kebersihan, tapi dari segala perkara-perkara yang tak elok. Sebab tu orang yang pergi sana biasanya dia akan buat benda yang elok saja. Jadi kalau kita rasa dekat sini banyak benda yang tak elok kita buat, nak memperelokkan diri kita, maka pergilah sana, sebab kita akan dibersihkan luar dan dalam. Kerana apa? Inilah signifikannya perjanjian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin.
bersihkan rumahku daripada perkara yang dilarang ini. Khusus untuk siapa? Lit-taifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal akifin, untuk orang-orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, khusus kepada siapa? Siapa-siapa orang yang masuk sana untuk tawaf, iktikaf dan juga untuk rokok dan sujud. Maka kawasan itu telah dibersihkan. Kebersihan kita tengok hari ni, masya-Allah, kebersihannya luar biasa. Kita pun dah tahu macam mana kebersihannya. Bukan sekadar kebersihan luaran itu, fizikal itu, tapi kebersihan dalaman juga. Malah kita dibersihkan juga dengan Zam-Zam. Kita dibersihkan dengan air yang sangat mulia ini, dan kita juga dibersihkan dengan amal ibadat, dengan doa, dengan zikir, dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takkanlah kita tak nak bersihkan diri kita dengan menziarahi Baitullahil Haram. Dalam masa yang sama, dalam ayat 126, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Allah, jadikan negeri ini aman. Aman dari sudut tak ada siapa yang boleh nak merosakkan Mekah. Sejarah daripada zaman Abrahah lagi, tentera yang datang daripada Yaman, yang dia tak puas hati bila mana dia ada binaan yang besar dekat Yaman, tapi orang tak datang situ. Binaan tu besar, nama dia Qulais. Kalau kita pergi ke Old City di Sana'a itu, Sana'a Yaman, ada sebuah bandar lama di Sana'a. Dekat situ kita masuk jalan kaki ke dalam kota lama tu, kita akan jumpa satu tempat yang besar. Kita boleh nampak lagi batu-batu asasnya, foundation, tapi dia lebih kurang spiral. Dia bulat sikit. Dia bukan cube macam Kaabah. Dia bulat sikit. Even Kaabah pun peringkat awal dulu, Kaabah yang mula-mula, dia memang ada bulat sikit. Sebab tu ada Hijr Ismail tu. Asalnya dulu semua tu binaan, dan dia taklah tepat petak macam sekarang. Dia memang ada bulat, ada spera sikit. Qulais dekat Yaman itu dia besar juga, tapi tak jadi tempat tumpuan manusia. Maka menjadikan Raja Yaman, iaitu Raja Abrahah pada masa tu, dia datang untuk nak serang Kaabah, tapi akhirnya mereka dihapuskan oleh Allah dalam cerita Suratul Fil itu. Cerita pasal tentera bergajah tu. Keamanan yang Allah berikan kepada Kaabah ini, keamanan daripada dulu sehingga kepada kiamat. Siapa yang memasukinya akan aman, akan tenang dan seumpamanya. Dan bukan itu saja, doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, dan berikan rezeki kepada penduduknya daripada buah-buahan, khususnya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Buah-buahan ini satu signifikan kepada bisnes. Yang bukan sekadar buah-buah, ialah biologiknya tempat ni tak ada apa-apa dulu. Lembah yang air pun tak ada. Jangankan nak buat bisnes lah, pokok pun tak ada, nak buat apa, batu je ada keliling. Siapa yang pergi Mekah tahun 90-an ataupun tahun awal 2000, memang Masjidil Haram masa tu kecil lagi. Batu keliling Kaabah ni banyak lagi masa tu. Bukit-bukit dia penuh batu. Hotel mana ada macam sekarang ni. Kalau Ajiat yang kita nampak Clock Tower tu, semua batu tu. First saya menjakkan kaki ke sana adalah tahun 2003. First haji saya, masa tu umur saya dalam awal 20-an masa tu. Dataran Kaabah tempat tawaf tu pun kecil lagi. Masa tu Telaga Zam-Zam kita boleh masuk bawah tanah lagi. Dalam tahun 2004-2005 kalau saya tak salah, Telaga Zam-Zam dah start ditutup. Sampai sekarang lah. Ibu ayah dirahmati Allah, tempat tu dulu pun zaman dah moden tahun 90-an, tahun 2000 pun kita tengok macam Mekah ni punyalah sebuah lembah. Baitullah ni lembah. Kawasan Gunung Ganang, turun gunung jumpa lembah ni. Itu yang sikit-sikit hujan lebat je banjir, hujan lebat je banjir pada zaman dululah. Sekarang ada sistem piping dekat kawasan tu. Nak bagi tahunya, daripada sebuah lembah yang tak ada apa-apa, dengan doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, rezekikan, kurniakan kepada penduduknya ataupun siapa yang memasuki ke tempat itu as-samarat, buah-buahan. Dan simbolik kepada apa saja punca-punca rezeki yang ada. Sebab tu siapa yang boleh berniaga kat sana tu, okay, Masya Allah. Antara juga impian saya duk berulang alik ke sana, selain daripada ialah menyantuni jemaah-jemaah umrah dan juga haji, impian saya adalah untuk membuka perniagaan dekat sana. Amin. Ibu ayah tolong doa. Tolong doa. Sebab bisnes utama saya dekat Malaysia ni adalah kita supply pakaian muslim-muslimah kan.
Jadi saya berharap sangat mana Allah tahu ada rezeki saya, warzuq ahlahu minas thamarat, punca pendapatan tempat ekonomi siapa yang duduk ataupun sentiasa duduk ada dekat sana adalah datang daripada as-thamarat, sama ada buah-buahan ataupun apa-apa sumber ekonomi yang lain yang boleh dijana di sana insya-Allah. Khusus man amana billahi wal yawmil akhir, khususnya bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Boyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbincangan tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Ismail ini bukan sekadar kisah Baitullah, tapi satu benda yang terakhir yang kita nak bincang ini adalah tentang betapa doa Nabi Ibrahim itu sangat didengari oleh Allah. Bukan sekadar Nabi Ibrahim patuh dengan arahan, kena hantar dekat sebuah tempat yang tak ada apa-apa, dan Nabi Ibrahim tidak ada bantahan. Daripada situlah keluarnya Zamzam, daripada situlah akhirnya diarahkan pula untuk bina pula Kaabah ni. By logik dah lah tempat tak ada apa-apa, manusia pun tak ada, tinggal dia, anaknya Ismail dan juga Hajar. Dah lah dia lepas hantar situ, dia balik Palestin, ulang-alik. Tiba-tiba datang pula perintah suruh sembelih anak, buat perintah, akhirnya tak sembelih, digantikan dengan kibas. Lepas tu pula kena pula susun pula batu-batu ni. Dan susun tu bukannya sikit, banyak pula tu, dan besar pula binaan tu. Yang menyusun ni 2 orang je pula. Nabi Ibrahim tak besar, Nabi Ibrahim punya saiz lebih kurang orang Arab sekarang ni. Kena susun pula binaan yang tinggi. Tapi adalah mukjizat, batu yang Nabi Ibrahim pijak itu akhirnya mengikut ketinggian yang diperlukan, yang disebut sebagai makam Ibrahim pada hari ini. Dan kedudukan sekarang ni adalah kedudukan yang terakhir. Maknanya batu tu dia akan naik tinggi, dia akan turun rendah ikut keperluan. Nabi Ismail akan hulur batu dekat ayahnya akan tolong susun. Time tempat tinggi, batu yang dipijak tu akan naik macam lift. Time nak susun dekat tempat rendah, maka batu tu akan turun. Dan batu yang namanya makam Ibrahim ini bukan dekat lokasi sekarang ni. Batu ni asalnya rapat dengan Kaabah. Kalau pintu Kaabah tu sebelah kiri kalau tuan-tuan pandang sana, pintu Kaabah sebelah kiri ni, bucu ni Hajarul Aswad. Sebelah kiri, sebelah kanan Hajarul Aswad. Antara Kaabah dengan Hajarul Aswad tu dipanggil Multazam. Sebelah kiri pintu, tengok je belah bawah, kalau tuan-tuan Google pun tuan-tuan boleh nampak dah. Turun je bawah pintu tu sebelah kiri, kita akan jumpa Syazarwan Jibril. Ada batu coklat. Keliling Kaabah ni semua batu putih, marmar. Tiba-tiba ada batu coklat lama, ada pecahan, cebisan batu-batu coklat yang disebutkan sebagai Syazarwan Jibril. Tempat yang dikatakan Jibril alaihissalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Mi'raj. Solat pertama subuh yang didirikan setelah diperintahkan fardu solat 5 waktu, situlah Jibril mengajar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat. Dipanggil Syazarwan Jibril. Sebelah kiri lagi selepas Syazarwan Jibril tu, kita akan jumpa juga, walaupun dekat Kaabah dekat bawah tu, kita akan jumpa foundation Kaabah. Dulu tak buat foundation tu yang Kaabah sikit-sikit bila berlakunya banjir, hujan sikit, air masuk bawah, Kaabah runtuh, Kaabah bergerak dan sebagainya. Maka zaman khilafah mereka buat Syazarwan foundation kepada Kaabah. Yang kita tengok kat keliling Kaabah tu, orang susah nak tengok sebab penuh orang keliling kan. Sekarang ni senang nak tengok sebab keliling tu kosong, sebab dia buat barrier keliling tu dengan tali merah tu. Jadi kita tengah tawaf ni boleh tengok benda tu. Ataupun tengok kat Google je lah, senang. Selepas Syazarwan Jibril yang warna coklat tu, pergi ke kiri sikit, Syazarwan yang putih marmar tu, kita akan jumpa ada kawasan yang buruk sikit. Dia tak cantik, licin, marmar kan licin kilat, tapi ada marmar yang buruk. Marmar buruk itulah lokasi asal makam Ibrahim, yang hari ini dipindahkan jauh sikit ke belakang untuk memberikan kemudahan kepada laluan tawaf. Jadi nak katanya cerita pasal Nabi Ibrahim Ismail bukan sekadar nak membina Kaabah ni, tapi sebenarnya daripada pembinaan Kaabah inilah sebenarnya menjadikan doa Nabi Ibrahim itu diterima oleh Allah dan menjadikan kita hari ini boleh beribadat ke sana. Apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ni ajar kita bila buat satu-satu arahan daripada Allah, doa dengan Allah supaya Allah terima apa yang kita buat. Dan inilah yang Nabi Ibrahim buat. Lepas dia bina Kaabah, dia susun semula. Nabi Ibrahim bukan bina Kaabah, dia menyusun semula binaan Kaabah. Kerana Kaabah itu terbina seawal zaman Nabi Adam AS, sama ada
dibina oleh Nabi Adam ataupun dibina oleh malaikat mengikut pandangan ulama. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama yang dibina untuk manusia. Mana bila guna perkataan untuk manusia, jadi ulama berbeza pandangan sama ada yang bina tu siapa, Nabi Adam ataupun makhluk lain. Jadi setengah pandangan mengatakan malaikat yang membinanya. Jadi Nabi Adam sampai itu memang dah ada dah binaan Kaabah ni, strukturnya memang dah ada. Begitu juga zaman Nabi Ibrahim, dia membina semula dan menyusun semula binaan yang rosak itu. Lepas bina, mana lepas buat arahan Allah, Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan inilah doa ni yang kita baca selalu. Ujung-ujung doa kita akan baca. Lepas kita semayang, lepas kita buat apa-apa, amal-amal soleh, lepas baca Quran, lepas bersedekah, jadikan dia rutin. Setiap kali lepas buat benda baik, lepas masuk duit dalam tabung nak keluar balik ataupun nak masuk, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah daripada kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aku buat ni sebab Engkau suruh, ya Allah. Aku buat ni sebab aku patuh kepadamu. Aku buat ni sebagai tanda terima kasih, syukur aku. Aku sanggup buat walaupun susah. Fataqabbal minni, terimalah daripadaku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan antara lainnya dalam ayat 128 yang terakhir sekali, doa Nabi Ibrahim, Rabbana, wahai Tuhan kami, waja'alna muslimaini, jadikan kami dua orang ni, anak beranak ni, muslimaini, dua orang Islam, dua orang yang tunduk patuh kepadamu. Aku, Ibrahim dan juga Ismail, jadikan kami dua orang ini orang yang sentiasa patuh dan tunduk padamu. Wa min dzurriyyati, begitu juga keturunan aku, keturunan yang sentiasa tunduk dan patuh kepadamu. Ummatan muslimatan lak. Alhamdulillah, dengan doa Nabi Ibrahim itu kita digolongkan oleh Allah. Banyak lagi umat yang lahir selepas tu tapi mereka tidak beriman pada Allah. Kita termasuk dalam ayat ini sebenarnya, ummatan muslimah. Umat yang berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah. Maknanya ummatan muslimah itu ada pada kita pada hari ini. Alhamdulillah, ni doa Nabi Ibrahim. Allah makbul, Allah pilih kita Allah masukkan kita di kalangan golongan ini, ummatan muslimah ini. Dan bukan cukup dengan itu, rupanya dengan doa Nabi Ibrahim ini juga, wa arina manasikana, wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami cara ibadat kami, khususnya ibadat dekat sekitar kota suci Baitullah ini, iaitu ibadat haji dan juga umrah tu. Biasa buat haji termasuklah umrah. Maka diajarkanlah syariat yang kita laksanakan pada hari ini, dan juga merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib kita buat jika ada kemampuan sekali seumur hidup. Even kalau tak mampu sekalipun, mati, ditakdirkan mati, ada orang yang akan melakukannya untuk kita, yang disebut sebagai badal haji itu. Tuan yang dirahmati Allah, wa arina manasikana, wahai Tuhan kami, tunjukkan kami cara ibadat kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang, ya Allah. Juga dengan doa Nabi Ibrahim itu kita boleh beribadat pada hari ini. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita baca sejarah ini, kita perlu appreciate Nabi Ibrahim. Bukan sekarang kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu appreciate. Dipanggil Abal Anbiya, gelaran Nabi Ibrahim iaitu bapa segala Nabi. Ini Abal Anbiya. Sebab dia melahirkan ramai keturunan Nabi. Ismail, termasuklah Nabi Muhammad SAW. Daripada Ismail tu lahir juga keturunan Nabi Ishak. Daripada Ishak tu lahir Nabi Yaqub. Nabi Yaqub lahir pula semua Nabi-Nabi Israel, Nabi-Nabi Bani Israel itu. Jadi nak bagi tahu ni, Nabi Ibrahim ni Abal Anbiya, bapa bagi segala Nabi. Jadi kalau kita boleh hormat, boleh betapa kasih dan sayang kita pada Nabi Muhammad SAW, maka kita jangan nafikan keturunan Nabi Muhammad, keturunan yang utama ni iaitu datangnya daripada Nabi Ibrahim. Maka sebab itu dalam solat kita, sebutan Muhammad dan Ibrahim itu disebut oleh Allah, walaupun ruang solat itu kita dengan Allah, tapi Allah SWT nak supaya kita ingat dua orang ini yang namanya Muhammad dan juga Ibrahim. Dan itulah yang kita sebut dalam selawat Ibrahimiyah. Dan bagi kita yang pernah sampai pula ke Palestin, kita direzekikan pula untuk pergi ke Masjid Ibrahimiyah di Hebron. Walaupun masjid itu betul-betul berada dekat sebuah kawasan, Masya Allah, sebelah kamp tentera Zionis,
duduk pula dalam sebuah kampung kepungan penjara Zionis. Nak masuk situ pula, masjid itu dibahagikan kepada dua bahagian, untuk Islam dan juga untuk Yahudi dan juga Kristian. Walaupun begitu, kita boleh sampai juga ke sana untuk nak menziarahi Nabi Ibrahim, menziarahi Sarah, menziarahi Nabi Yaqub, menziarahi Nabi Ishaq yang ada di Masjid Ibrahimiyah itu. InsyaAllah, maka ambil peluang, bukan sekadar kita nak datang ke Mekah dan Madinah. Ada Baitullah di Madinah, adanya Muhammad Rasulullah. Di Hebron, Palestin, adanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, itulah perbincangan kita pada pagi ini. Ada beberapa mungkin take away yang kita kena bawa balik hari ini. Yang pertama, azam untuk nak pergi dalam masa terdekat buat umrah. Kalau tanya saya ibu ayah, kalau cerita pasal risau, kalau saya secara peribadi, saya lebih risau dekat sini. Kalau cerita pasal Covid lah. Na'udzubillah, Allah lindung kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan kalau keturunan keluarga kita ada sekarang yang masih lagi tengah bertarung dengan Covid, masih lagi diwat dan sebagainya, kita doakan mereka cepat sembuh. Dan kita pun sebenarnya, saya yakin mungkin di kalangan kita pun ada kenalan atau kita sendiri pun dah sembuh daripada Covid. Kita harap kita boleh sampai sana, kita selamat daripada benda ni. Ya, insya-Allah kita jaga dengan niat yang ikhlas. Kita jaga diri kita, dan ialah di sana pun ada rawatan. Kalau di sini pun boleh kena, di sana pun boleh kena kalau nak kena. Tapi insya-Allah tak ada apa-apa masalah insya-Allah. So far saya dengan jemaah, alhamdulillah tak ada apa. Balik pun tak ada apa masalah. Alhamdulillah, kita buat PCR total up 4 kali PCR. Sebelum pergi buat dekat sana, sebelum balik buat, sampai ke LA buat PCR. Kena kuarantin 7 hari, hari kelima kena buat PCR. Ya, alhamdulillah. Majoriti setakat ni jemaah-jemaah yang buat umrah yang balik ni so far, setakat saya survey tanya kawan-kawan pun, termasuk jemaah saya sendiri, so far tak ada lagi yang positif lepas balik umrah. Alhamdulillah, satu rezeki. Tapi cerita positif lepas balik Langkawi, cerita positif lepas balik Legoland, yang tu banyak. Jadi mudah-mudahan Allah terus selamatkan benda ni. Berita ni menjadi satu semangat lagi kepada kita dan keberanian lagi kepada kita untuk nak sampai sana. Ialah tambah pula kita memang tengah berharap sangat Covid ini pergi. Jadi mana lagi tempat kita nak berdoa, tempat yang paling baik kalau tidak Mekah dan Madinah. Kalau dah Nabi SAW zaman Sayyidatina Aisyah lagi, makam Rasulullah tu dibuka, atap makam Rasulullah. Ketika mereka ada masalah, mereka ada beberapa perkara yang terdesak, khususnya kemarau yang panjang atau ada apa-apa musibah yang besar berlaku dekat Madinah, boleh refer dalam sejarah tuan-tuan, sahabat mereka buka atap Rasulullah tu, makam Rasulullah tu mereka buka, supaya tidak ada hijab antara makam dan juga langit, supaya doa mereka didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hari ni kalau kat Kubah Hijau tu kita nampak ada gelembung dekat atas Kubah Hijau tu. Gelembung tu adalah tingkap pintu yang pernah dibuka dulu. Kalau buka dalam sejarah Madinah pun kita boleh tengok struktur asal Masjid Nabi. Memang kawasan makam tu, kawasan atapnya memang ada tingkap yang dibuka pada masa tu. Tuan-tuan boleh pergi ke Matahaf Syekh Abdul Aziz Ka'ki, ataupun hari ini disebut sebagai Matahaf Madinah. Tak jauh daripada stesen speed train Madinah tu. Tak jauh, sebelum sampai stesen kereta api tu akan jumpa lu Matahaf tu. Cuma Matahaf tu orang jarang pergi. Saya buat dokumentari, saya travel all over Middle East, dan sejarah yang ada dekat Matahaf tu antara sejarah yang banyak kita baca dalam kitab-kitab sejarah. Memang akhirnya dia orang buat miniature, dia buat replika rumah Nabi, makam Nabi, Kaabah semua tu, yang exactly apa yang disebut dalam kitab-kitab sirah. Jadi kita jumpa punya kat Matahaf Madinah tu sejarah yang tak boleh disembunyikan. Rupanya yang kita nampak gelembung yang dekat Kubah Hijau tu, orang kata ni tak ada apa-apa. Yang malang lagi ada cerita ada mayat dekat atas tu sebab nak curi jasad Rasulullah kena peti. Bukan, tu bukan ceritanya. Ada yang kata ini tingkap sebab orang nak cuci Kubah. Bukan, dia bukan sekadar tingkap, tapi dia tingkap yang dibuka ketika Madinah dilanda dengan musibah. Jadi kita dilanda musibah hari ini, pergilah jumpa Rasulullah SAW, berdampinglah dengan Rasulullah, berdampinglah dengan Baitullah, sebab kita nak berharap supaya musibah ini, khususnya Covid, pandemik ataupun apa saja varian yang katanya makin bahaya ni, na'udzubillah min zalik, kita minta lindung daripada Allah daripada segala keburukan ini. Mudah-mudahan insya-Allah, dan kita berharap Allah mudahkan kita untuk terus sampai beribadat dengan tenang dan diterima amalan kita di Mekah dan Madinah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Itu sahaja untuk pagi ini, ayat
124 hingga 128 Suratul Baqarah. Semoga Allah dengar doa kita, Allah terima impian kita untuk Allah sampaikan kita ke sana, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Allah ya Rahmanir Rahim, Kau bebaskanlah kami daripada wabak ini ya Allah. Engkau lah yang menghantar makhluk ini, dan Engkau tahu bila Engkau akan ambil kembali daripada kehidupan kami ya Allah. Engkau cabutlah, Engkau ambillah balik COVID-19 ini ya Allah. Berilah keamanan, kesejahteraan dalam kehidupan kami ya Allah. Dalam masa yang sama Engkau sampaikanlah kami ke Mekah dan Madinah. Janganlah kerana musibah ini menjadi halangan kepada kami untuk semakin dekat denganmu dan semakin dekat dengan kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, dengan penceritaan kisah yang ada pada Nabi Ibrahim dan juga Ismail ini ya Allah, berikanlah inspirasi kepada kami, kekuatan kepada kami untuk mengikuti jejak langkah mereka dalam masa yang sama, untuk kami menyempurnakan ibadat kami kepadamu sesuai dengan apa yang telah dipohon dan diminta oleh Nabi-Mu Ibrahim dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.